Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam teacher. Okay, hari ni kita tengok sikit kesan foto elektrik. Ni last lah ya. Lepas ni awak masuk kelas dah. Okay. Adalah selang-selang. Okay. Okay, kita tengok hari ni saya nak masuk sikit lah tentang foto elektrik. Hari tu rasanya macam saya tak terang habis. Ada yang tinggal-tinggal. Hari ni ada question dia. Saya dapat modul soalan dia. Okay. Ni adalah yang cikgu mana share dah. Saya jumpa-jumpa. So ada soalan yang kita boleh buat yang dia tanya pasal fizik kuantum Okay. Fizik kuantum start dari mana ni? Saya ambil separuh lah. Kita ulang kaji fizik kuantum sikit. Bahagian foto elektrik. Start di sini ke? Okay, kita tak banyak soalan yang kita boleh dapat dari foto elektrik. So kalau ada memang kena share lah sebab kita tak ada soalan SPM lepas-lepas pun tak ada tentang foto elektrik. Ni adalah chapter baru fizik kuantum. So kalau saya jumpa saya memang akan share lah dengan kamu Okay, kita ulang kaji sikit apa itu foto elektrik. Takut start di sini lah. Betul lah. Okay, dalam tajuk ni, photoelectric Einstein textbook mana dia? This one, Einstein photoelectric teori. Ini dia punya rumus dia E sama dengan HF. Tapi saya tak nak cerita teori hari ni Saya nak jawab soalan, okay? So, kat sini ada Planck, macam nak sebut? Planck constant. Okay. So ini constant ni memang dia dah tetap dah 6.63 kali 10 kuasa joule second ni joule second ni memang dah ada. Saya tak nak cerita rumus sebab kita dah banyak kali kira rumus hari tu. Okay, apa yang nak kat sini adalah graf dia. Okay, saya nak ulang sikit dekat sini mana foto elektrik. Okay, dalam tajuk ni dia ada graf-graf dia yang apa benda tak tahu. Okay, ni I melawan V, V melawan I per lambda. Actually this one adalah rumus Rumus, jadi dia punya gradient dia kita akan dapat Hc per E. Ini semua daripada rumus ni lah. Okay, so tak nak cerita pasal rumus, nak cerita pasal kerja je. Okay, fotoelektrik ni, dalam tajuk ni kita akan berkenalan dengan fotoelektrik. Fotoelektron, dia muncul dari mana? Fotoelektron ni dia muncul apabila metal ni panas. Metal ni boleh dipanaskan, ini buku teks awak boleh dipanaskan daripada thermionic emission. Maksudnya awak pasang therma lah. So ada metal kat sini. Contohnya macam CRO yang senapang elektron hari tu. So elektron boleh keluar juga sebab awak panaskan. Senapang elektron tu tahu yang mana? Ingat lagi? Ke tak ingat? Ingat tak? Yang CRO. Ingat tak? Ke tak tahu dah? Cathode ray oscilloscope ke cikgu? Ya. Ada ingat tak? Ada sebelum ni ada kat atas tapi saya nak masuk separuh je tajuk dia ni. Cathode ray oscilloscope yang bulat tu. Mana dia? Not this one. Saya jauh pula dah dalam. Okay, ada dua cara elektron keluar. Satu adalah tak ada pula kat sini. Dekat tajuk elektrik. Tajuk elektrik ada foton, ada cathode ray oscilloscope yang bulat tu. Macam mana nak lukis? Sana. Dah ni jauh dah. Sekejap. Yang ini yang satu bulat macam tu, yang senapang dia ada sini. Ada kan? Saya pernah ajar dulu kan?
Lepas tu ada ni, lepas tu dia akan elektron akan pergi ke sini, lepas tu ada nampak rupa. Ada kan yang ini kan? Ingat elektron dia keluar. Cathode ray oscilloscope CRO. Okay, yang ini dah belajar dalam tajuk elektrik. Okay, ini pun salah satu cara elektron terkeluar, emit. Okay, dan salah satu lagi cara adalah bila ada light dan metal surface, light dan ada satu permukaan metal, logam apa-apa pun boleh, elektron pun boleh keluar. Light ni dari mana? Light ni dari lampu boleh ataupun daripada matahari. So light kita anggap sebagai foto. So bila dia kena dekat metal dia akan keluar elektron. So jadilah foto elektrik. Okay. Okay, so ada dua lah cara tadi saya cakap. Satu adalah daripada permukaan metal tadi. Mana tadi? Satu thermal emission ini dan satu lagi yang ni. Okay, yang sekarang kita nak tengok yang this one yang this one. Yang ini tak tengok. Yang ini tajuk elektrik. Ini The emission of electron from a metal surface by photoelectric effect is instantaneous. Okay, ni dia akan keluar. Okey, dalam tajuk ni juga kita akan berkenalan dengan satu perkataan. Kalau awak lupa tolong ingat balik Three-hole frequency. Ini Three-hole frequency ataupun nama dia frekuensi ambang. Ambang maksudnya macam tak masuk lagi lah, baru-baru nak mula. Okey, three-hole frequency F note. Note tu kosong lah. Iaitu minimum frequency required to produce. Ni ada satu lagi perkataan kat sini photon to produce photoelectric effect on metal. Okey, macam mana cerita dia tu? Cerita dia macam ni Dia main 2-3 perkataan je hari ni. Okey, kita tengok ni. Hi friends, I am Lalit Vasist and you Ini are saya pernah watching tunjuk kat awak. Engineering Meet. Okey, ni saya lajukan saja. Saya pernah tunjuk kat awak. This one ada metal. Lepas tu bila satu sinar diberi, They are known as the photoelectrons. Now we will see our experiment. First of all, you see, here is the light source and I will start to increase its intensity and I have a certain wavelength set to it. Here is the ultraviolet range and this is the visible light range, okay? And here is infrared range. Now I have set it to certain frequency and I am going to increase the intensity. The material, the target. Okey, benda yang kat sini yang penting untuk tajuk photoelektrik ni adalah intensity dan juga dia punya color ni. Color ni color dalam tajuk ni mestilah berkenaan dengan wavelength. Ni nm nanometer. Wavelength. So purple, merah apa semua ni dia ada wavelength dia. That's why they come with color. Okay. Okay, awak ingat lagi tak? Which one is wavelength paling besar? Purple or red? Red. Red. Yes, red yang paling panjang. That's why awak boleh nampak red masa rainbow tu, red nampak lagi daripada purple. Purple jarang nampak lah, awak selalu nampak merah, kuning, lepas tu tak nampak dah warna bawah-bawah tu. Because wavelength dia so big, so long, okay, so awak boleh nampak. Tapi adakah sebab wavelength dia besar, so dia boleh menghasilkan photoelektrik? Okay, jom kita tengok. Material used here is Ni the metal sodium from this. Okay, ni ada sinar kat sini. So let's see it. What happens on increasing the intensity? If I keep on increasing the intensity, you see. Inilah frekuensi ambang a single photoelectron, and if I increase the intensity. Okay, yang dia terkeluar tu itulah nama dia F note tadi. Threshold frequency untuk color purple ni lah. Okay. Kalau dia color merah, threshold dia lain pula wavelength dia. Kalau dia kuning lain pula. Itu dia bila start keluar elektron itu dipanggil threshold frequency. Further, inilah then you will see that number of electrons that are emitted by this photoelectric effect are increased.
So Bila the awak tambah important thing intensity here is, let me tell you one important thing about photoelectric effect. Let's decrease this intensity to 0. So the electrons emission is stops. Okay. Okay, intensity tu adalah keamatan. Maksudnya dia dah lah color purple. Lepas tu dia bagi purple sangat-sangat. Itu yang jadi 100%. Kalau jadi 0 maksudnya tak terang sangat lah. Sikit-sikit lah purple. Okay. So ni intensity ni 0. Kalau intensity 100 maksudnya dia very purple. Okay. Macam tu. Now I will tell you one important thing about this photoelectric effect. If I reduce the frequency to a certain level, actually a minimum frequency is required for known as the threshold frequency to emit the electrons. Okay, if the frequency is lower than that, in the left side, if you look at this, if I go to the left side, then the frequency increases, okay, ultraviolet range, and on the right side the frequency decreases, or you can see on the screen that its wavelength is increasing. It means frequency is decreasing. Okay, energy is decreasing, and on the left side we have more energetic electrons having high frequency and lower wavelength. So if untuk makluman kamu, frekuensi dengan wavelength dia berlawanan. Higher frequency, lower wavelength. Higher wavelength, lower frequency. Dia songsang. Apa nama songsang? Kalau ni directly proportional tu inversely proportional. Dia inversely proportional. Okay. So cuba kita letak dia lambat sangat nak cerita. Okay, kita tengok merah. Okay. Every target metal that I have used, the target material that has been used on this plate, if I metal ni selalunya kita pakai sodium lah. Ada lagi metal lain, tapi metal kita pakai ada yang tertentu lah. Kalau tidak efek dia tak berapa nak kuat sangat. Okay, ini dia letak warna merah. So tengok apa jadi. Explain this with this simulation. Let's see. I have set this to 698 nanometer in the visible range for the sodium metal, and this is very low frequency. And if I increase the intensity, let's see what happens. I'm increasing the intensity. Even though I'm increasing the intensity, the electrons are not coming out. Why? Because a minimum frequency is required for the electrons to come out, for the photoelectrons to come out. Okay, if this is lower than that frequency, then even I increase the frequency to intensity, even if I increase the intensity of light to very high level, the electrons will not come out from the surface. So, I need to have a fixed frequency that is higher than the threshold frequency, okay, that cutoff frequency. If I have that kind of, let's say here I have this, I have set it to this frequency, the wavelength is 455 nanometer, and now if you see, first of all, let me set it to a certain frequency, okay. This is the wavelength. It is showing the wavelength here. So 49483 nanometer wavelength. Now, since intensity is 0, but I have this threshold frequency, but I also need some intensity. So first, you need to have a certain frequency, that threshold frequency. Then you... If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get Grammarly. You increase the intensity, and with increase in intensity, the number of electrons emitted, that is the photoelectrons, will increase. But it all takes place after you have baru dia keluar warna merah selalunya tak keluar. Okay, dah jom jawab soalan. Okay, jadi yang itu nak cerita balik je yang hari tu Okay, ini Photon datang daripada beam of light datang, then photoelectron keluar. Kita nak tengok soalan dia. Okay, soalan selalu akan tanya, what is mean by threshold frequency?
So ini saya ambil dari buku teks. Eloknya frekuensi ni kita ada cerita pasal foton cahaya juga. So dia adalah minimum frequency for a light photon to produce photoelectric effect. Macam tu So dia minimum frekuensi yang berapa ni yang boleh keluar seketul ni. Okay. Baru for a light photon to produce photoelectric effect. Kalau tak ada, kalau tidak, photoelectric ni tak keluar, tak happen. Okay. Dia adalah minimum frekuensi frekuensi ambang ni. Okay. Okay, ini formula dulu dah belajar. Okay, kita tengok kita tengok graf. Apa cerita graf ni? Ni apa maksud graf ni? Maksud dia graf ni, kalau ni dia garis sampai sini, F node ni, inilah frekuensi ambang. Threshold ni dekat sini. Tu cara nak baca So line metal, line dia punya nilai dia. Lain semua lain. Metal 1 lain, metal 2, apa jenis metal lah. Kalau logam jenis lain-lain, dia punya threshold frekuensi dia berbeza. Okay. Tang mana nak baca dekat sini. Ni W ni benda apa pula? Okay, W ni adalah work. Okay. Work. Okay, work apa nama dia? Work function kot rasanya. Work function. Ini adalah work function. Kalau bila sekejap ada soalan dia tanya, berapakah work function, awak tengok dekat sini. Berapakah threshold frekuensi, tengok dekat sini. Okay. Jom tengok lagi soalan. Okay. Okay, jom kita tengok soalan ni this one. Okay, diagram show a graph. Okay, lepas tu dia tanya, based on the diagram, determine the threshold frequency for logam P. Metal P, ini cara nak baca dia, tengok kat sini Nampak? 6.64 ni kali 10 kuasa 14 Hz. Itu dia punya frekuensi dia. Threshold, frekuensi ambang dia. Start dari situ baru ada elektron, fotoelektron keluar. Untuk logam Q pula adalah 10.34 kali 10 kuasa 14 Hz. Tu cara nak baca ni soalan ni baru saya jumpa, kat buku lain tak ada. Boleh faham Okay. So sekarang dia tanya, what happened what happened to the electron in the surface of metal P and Q if the beam of light photon has a frequency of 6.64 direct to the surface of P. Kalau 6.64 P ni memang 6.64. So kalau ada satu sinar lalu dekat logam P, so photoelectric effects occur, berlaku kesan photoelectric untuk logam P. Kalau untuk logam Q, no photoelectric effect happen, tak berlaku. Sebab apa? Sebab logam Q adalah 10.34. Tak sampai. Bila tak sampai, tak jadilah. Photoelektrik tak berlaku. Tak ada pun biji yang tadi tu elektron tu terkeluar, tak terkeluar pun. Boleh faham Okay. So seterusnya, ini dia suruh kira, saya tak nak cerita. Ini masukkan formula sahaja, H darab F naught. Okay. Based on the answer C, which metal required the least minimum energy to produce photoelectric effect? Logam yang paling bagus, logam P lah. Sebab kita tak perlu pun threshold yang tinggi. Kita nak photoelectric tu berlaku. Okay, jadi photoelectric ni guna bila? Okay, photoelectric ni guna contohnya macam solar panel. Solar panel kalau awak nak pakai, awak pasang kat rumah kan, lampu kelip-kelip tu, awak nak kena matahari sikit pun dia boleh hidup lama, berjam-jam sampai pagi lah kalau boleh awak nak lampu kelip-kelip awak tu kan. Tapi kadang-kadang tak pun, 3 jam lepas tu dah padam dah. Okay, so macam tak best lah. So oleh itu awak perlukan metal yang threshold frekuensi dia masa nak buat tu lah, threshold frekuensi dia kena lower. Barulah boleh berlaku photoelectric
happen. Senang nak jadi. So logam P lah yang awak pilih Low apa? Low threshold frequency. Kita ambil logam P. Kalau dia tanya alasan dia itulah threshold frequency dia rendah. Boleh ikut ke? Boleh? Hello, boleh? Boleh teacher. Boleh okay. So sekarang kita tengok pula soalan 3. The following figure show the red, green dengan light blue directed to the surface of potassium metal. Ni logam potassium, tak kisahlah logam apa pun. Tapi sekarang berkenaan dengan wavelength. Wavelength dia Wavelength dia ada blue. Kita ada green, kita ada red. Ini nilai dia. Dia ada nilai dia. Okay. So sekarang awak nak tengok, awak nampak, blue dia keluar lah. Ada elektron yang keluar, photoelektron keluar. Green pun keluar, red tak keluar pula. Why? Okay, mesti dia nak tanya kenapa tak keluar. Okay, soalan tanya dulu, what is photoelectric effect? So awak jawab, photoelectric ni electron can be emit from the metal. Ni dia keluar daripada metal bila? When the metal surface terkena cahaya. Terkena cahaya apa? Illuminate by the beam of light. Dia nak beam dia tak boleh cahaya sikit-sikit. Dia kena macam satu yang banyak lah beam satu sinar. Okay. Beam of light at certain frequency. So perkataan yang penting adalah frekuensi, metal surface, elektron yang keluar. Ada 3 benda kat situ. Electron can be emit from the metal. Bila metal surface tu illuminate by the beam of light dekat frekuensi tertentu. Kalau frekuensi tu tak kena, dia tak boleh emit juga. Okay, macam tu. So, jadi seterusnya, itu formula tak mau cerita. So, soalan seterusnya, based on the answer, explain why the red light is directed at the surface of potassium, no photoelectric occur. Tak ada pun. Sebab frekuensi merah tadi, dia punya wavelength, dia punya frekuensi, threshold frekuensi dia, tidak mencapai dia tidak mencapai threshold frekuensi. Frekuensi merah ni tak mencapai threshold frekuensi. That's why dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar elektron. Okay. Selepas daripada tu semua keluar. Merah, biru apa semua. Ingat yang tadi yang tadi tu yang ni. Bila dia buat merah, dia buat merah tadi, electrons will not come out from the surface. Dia tekan intensity So, berbeza-beza pun tak ini- jadi juga untuk merah. Merah ni dia ubah-ubah intensity pun tak jadi juga. Tapi color lain boleh. Sebab threshold frekuensi untuk red tak berjaya mencapai threshold frekuensi potassium tu Okay. So kita tengok lagi. Ini formula, ni formula. Okey, ni pun formula. Formula ni awak masukkan sajalah. Semua dia dah bagi, kena pandai tekan calculator saja. Okey, kat sini ada ni ada barang ni pula. Ini nak cerita apa pula dah ni, okey. So dekat sini dia ada ni LED actually. Okey. Dia cathode ray LED light emitter diode. Dia ada anode dengan cathode, dia ada vacuum, ni ada sel kat sini Situ adalah photocell. So dalam tajuk ni cerita dia mestilah berkenaan dengan photoelektron, ni cathode ray ni semua tak ada cerita Light beam directed to the cathode surface, photoelektron keluar. Kenapa? Sebab kita ada photoelectric current.
Selain daripada perkataan tu, yang cerita-cerita electricity yang lain semua tak terima. Jadi yang ini pun photoelectric current. Tajuk induce lah, apalah elektronik lah, tak ada kaitan. Ini tajuk kuantum ni, suatu fizik yang tinggi. Jadi ni awak tengok ni sama yang macam saya tunjuk tadi. Kalau red tak nampak sangat, ini baru start keluar, ini dah ada. Okay. Purple lah yang paling power sekali. Okay. Sebab frekuensi cahaya dia melebihi threshold frekuensi. Yang ni dia kurang dari threshold, so tak ada photoelektrik terhasil. Okay. Dia ada lagi ni jadual graf macam ni, so pun awak nak kena baca juga kat mana nak baca. Okay, ni voltage ni intensity. Ni tak ada dalam buku teks, so dia boleh keluar di luar kotak, so awak tengok, awak kena elaborate sendirilah apa maksud-maksud dia. Yang ada dalam buku teks tadi semua garis-garis lurus saja. Mana buku teks tadi? Fizik KSSM, dia ada cerita garis-garis je. Ni kan, ini dah tahu dah tadi saya cakap. Okay. Ini logam berbeza, saya dah cakap. Ni textbook Kita kalau nak tengok buku latihan ke apa, awak kena rujuk kat buku teks, masuk ke tak? Okay, ni kira-kira memang masuk nak garis lurus juga. Ini ditanya lagi. Ini adalah threshold wavelength Okay, inilah bendanya. Photocell circuit Apa maksud photocell circuit ni? Okay. Kita selalunya biasanya guna dua. Kalau ditanya logam apa, awak pakai cesium ataupun lithium. Ada dua lah yang kita pakai. Cesium atau lithium Okay, kat sini dia ada cathode ray. Di sini ada light. So cerita dia bila datang je light beam, so elektron akan keluar. Elektron dekat cathode, so dia akan bergerak ke anode. Bila dia bergerak tu barulah terhasilnya sumber elektrik. Okay. Yang ni lithium pula macam ni dia akan pergi ke anode. Okay. So ini work function dia yang tadilah yang W tu cara nak baca. Okay, kita tengok soalan lagi. Okay, kita tengok soalan lagi Okay, ini soalan dia juga. Tentang application photoelektrik Macam mana lah nak cerita mendalah ni Okay. So dekat sini, ini adalah automatic gate. Gate ni bila kereta, dia detect ada kereta, pintu akan buka. Ni bila detect kereta, okay, pintu akan buka. Macam mana pintu boleh buka? Okay, bila kereta masuk sini, garis ini dipotong potong. So bila garis ni dipotong, transmit ni dia akan jalan kat sini untuk melengkapkan. Dia pergi ke sana. So ini yang function. Ini pun serupa. Ini dia terpotong, so dia tak boleh jalan terus. So dia kena jalan kat bawah. Dia jalan kat bawah, motor pun bergerak. Okay. So jalan ke bawah ke manalah dia punya elektrik pasang macam mana. Okay, dia akan bergerak. So bila terpotong dia akan ambil jalan lain. Macam tu. So dalam tajuk ni kalau ada dua sajalah elektrik dia. Okay. When the object block the light beam, okay, no photoelectric occur, then the door remains open. Lepas tu bila the light beam is directed to the photocell, cause the photoelectric, dia jalan kot sana lah, dia nak melengkapkan litar Okay, manakala yang ini pun menggunakan kesan photoelektrik juga, solar cell. Yang tadi tu automatic gate Solar cell pun sama, kat sini kita ada litar negatif ni kat atas ni ni adalah N. Ini adalah P. Okay, so ni jenis N, ni jenis P. Apa jadi? Okay, bila ada sunlight, matahari masuk sini, so negatif
positif. So ini akan berlaku perubahan elektrik kat sini elektron tu akan bergerak. Bila elektron tu akan bergerak antara dua lapis N dengan P tu, so lampu pun menyala. Okay, so itulah sebabnya sel solar lampu tu menyala. Boleh masuk ke? Okay. Okay, so kat sini kita pakai simpang PN, okay, untuk sambung. Okay, benda ni juga kita pasang dekat ISS. Kita pakai solar cell dan solar ni kena menghadap ke matahari lah. Supaya fotoelektron dibebaskan, so awak akan dapat convert solar energy kepada sumber tenaga. Okay, ni semua pakai fotoelektron. Satu lagi dia pakai image sensor pun pakai fotoelektron juga. Okay, so semua ni ada. Okay, jom tengok soalan. Okay, ni soalan ini dia pakai ni green, yang ni dia pakai blue. Red tak pakai red sebab tak akan bergerak punya. Okay, kat sini dia pakai cesium. Cesium punya threshold frekuensi adalah 5.16. So kalau awak nak guna, awak kena pakai lebih daripada cesium punya logam lah. Okay, so 5.16. Ini nano. Okay. So kat sini dia tanya what is mean by work function. Work function tadilah minimum energy which is need to emit photoelectron from the metal. Tenaga. Awak tukar ayat dia. Awak tukar dengan energy need. Minimum energy. Okay. Perkataan semua sama tadi. Mesti ada metal, mesti ada photoelectron. Perkataan tu kena ada. Okay, kita tengok kat sini. Dia suruh awak compare the frequency of green dengan light blue. Light ni tak ada pengetahuan pun boleh jawab. Sebab awak tengok dia suruh awak compare apa ni? Frekuensi saja. So frekuensi dekat sini, frekuensi ni berapa? Macam mana nak tengok frekuensi? Kita ada lambda. Macam mana nak cari frekuensi? Macam mana nak tengok frekuensi? Dia tak bagi pun frekuensi. Boleh kira ke? Tak payah kira Awak kena ingat kalau lambda dia tinggi, frekuensi rendah. Wavelength tinggi, frekuensi rendah. So awak rasa mana satu yang frekuensi dia tinggi? Biru ke hijau? Which one is higher frequency? Biru teacher. Okay, biru Cuba tengok betul tak? Okay. Blue greater than biru greater than green. Macam tu je. Okay, awak tengok daripada ini je. Kalau lambda dia tinggi, frekuensi rendah. So which one is greater? Yang inilah. Biru, pandai jawab. Okay. Next, dia tanya, based on the diagram, the wavelength of green light and blue light. So yang ini tengok ayat tadi sajalah. Green is greater than blue. Okay, ini panjang gelombang, tak payah tukar apa-apa. Tengok yang inilah lambda ni is panjang gelombang wavelength. Okay. Lepas tu bila dia tanya current flow. Nak tengok macam mana pula current flow. Okay, current flow tengok kat sini. Sini ni current flow. So current flow untuk B is greater than current flow dekat diagram
A. Mana tengok ni kosong, dia pergi belah sana. Mestilah greater kan, ni nak dekat dengan kosong. So blue is greater lah dia punya current flow. Okay. Okay, next. Senang ni fizik awak tengok je tulisan So ini dia kata panjang gelombang bertambah, frekuensi berkurang macam saya cerita tadi. So bila frekuensi tinggi, greater, apa jadi pada fotoelektrik? Fotoelektrik. Okay, dia frekuensi tinggi, fotoelektrik akan tinggi lah. Okay. That's why warna purple fotoelektrik dia sangat tinggi lah. Sebab frekuensi dia tinggi dan wavelength dia rendah. Wavelength untuk red tadi tinggi kan? So frekuensi dia rendah. Dia terbalik dia terbalik. Okay, bila frekuensi tinggi, fotoelektrik automatik akan tinggi. Itu saja dia punya cerita dia. Okay, next. Ini orang masuk pintu pula. Okay. Dia masuk supermarket. Okay, apa yang berlaku? So, dia bagi sekian-sekian, dia suruh awak pilih. Pensan juga nak jawab ni Saya kecil sikit. The following suitable specific automatic door system in supermarket. Okay. So, dia ada frequency of light. Okay. Okay, kita bercadang untuk dapat kesan fotoelektrik yang tinggi. Fotoelektrik yang tinggi akan dapat bila frekuensi dia tinggi. Frekuensi kena tinggi. So, Mas cari frekuensi yang tinggi. Which one? Frekuensi of light transmitter mesti tinggi. Yang mana yang tinggi? Ini rendah. Inilah tinggi. Tinggi ni kot yang ni. Ni boleh lah. Okay. Okay, lepas tu frekuensi ambang, threshold frekuensi kalau boleh nak tinggi ke nak rendah? Threshold frekuensi. Nak threshold frekuensi? Yang rendah. Yes, not very low. Jadi bila very low, elektron senang lagi keluar. So awak ambil yang paling rendah. Paling rendah, ini tinggi. So paling rendah yang ini dengan yang ini. Ini tinggi lah 6 kan. This one is 5. Ni tak mau ambil. Okay, lepas tu awak nak pintu tu buka automatik. Mestilah pintu tu ringan. Kalau ringan, how about the density? Low or high? Low sebab rendah. Bila low, pintu tu ringan. Density yang macam kayu bakau, balak tu density dia berat nak mampus. Okay, hampa nak tolak apa pensal. So kena ambil low density. So low. Ni tak mau. Okay, dan power untuk motor nak menggerakkan this pintu mestilah power kan. Takkan nak ambil rendah pula. Okay, yang mana yang power, don't want. Okay, dua yang paling tinggi lah. So, kita tengok which one yang berjaya. Okay, yang semua right adalah K lah. Semua right adalah K. Okay, yang semua right, kalau awak perasan semua huruf K lah. Okay, awak decide dulu. Selepas awak decide, barulah marilah mereka ayat. Okay, so dekat sini, ni sekolah SBP ni, tapi duk tulis BM lagi. Okay, tapi diorang English semua. Okay, ni saya ambil yang SBP punya Okay, dia study the specification of four automatic door. Then awak nak ambil mestilah frekuensi apa ni, ayat dia awak tiru saja dekat sini. The frequency of light from the transmitter should be greater than threshold frequency. Awak buat ayat panjang sikit lah. Tiru ayat ni bulat-bulat. Ni ayat ni. The frequency of the transmitter is greater than
threshold frequency. Ni jawapan pertama. Okay. Ni kalau awak perasan dua-dua jawapan ni sama. Reason. Tak ada masalah Kalau 4 sama semua sama pun tak apa. Tapi kena betul lah. Okay, ni dia bagi dua alisan sama sebab dia pun tak tahu nak kata apa dah. Okay, so sebab apa? Then photoelectric can occur. Okay, awak jawab yang tu skeping pun boleh dah. Okay, photoelectric can occur. Dah sepatah je. Photoelectric can occur. Dah cukup. So yang mengalir, menutup pintu tak cerita pun tak apa. Okay. Then alasan yang kedua, threshold frequency of cathode ray in the photocell is lower. Jawab macam tu. Ni ambil semua ayat ni tau. Tak payah duk malas sangat nak tulis. Tulis semua ni. The threshold frequency of the cathode ray in photocell is lower. Dah jawab sepatah macam tu. Sebab apa? So photoelectric can occur. Dah siap. Okay. The density of the door is low. So awak boleh cakap lightweight. Okay, lightweight. Dah. The power ni pun ambil ayat dia semua ni. The power of motor is greater. So easy to move the door. Dah. So pilihan awak C, betul awak senarai semua ni balik dekat sini. So saya rasa soalan ni bagus. Sebab jaranglah nak jumpa soalan esei untuk kuantum. So la ilaha illallah. Azan lah pula. Sekejap. Habis dah ni? Okay. Allah Akbar. Allah membahas satu. Okey, kita tengok soalan objektif Okey, ni dulu. Okey, ini adalah minimum maksimum apa benda Okey, dia kata sini. Okey, bila dapat graf macam ni, awak terus tengok. Wah, dia kata apa? Which of the following is not true? Not true pula. Okey. Okey, kita tengok sikit, besar sikit. Okey, nampak tak? Okey. The work function of metal is 1.4. Salah kan? Patut work metal warna hitam pula. Merah lah tak? Okay. Work metal dia kata 1.4. Sebenarnya negatif 1.4. Ini adalah work dekat ni dekat intercept, y-intercept. Okay. Salah ke? 1.4. Negatif tu tak payah tulis Okay. Ni the threshold frequency is 2.2. Betul lah 2.2.
Okay. Planck, pemala Planck memang dah tetap. Okay, the stopping potential is 0.56 ni, tak tahu tengok kat mana, memang tak ada dalam graf ni. Stopping potential. Okay, so tak ada kat sini. Stopping potential pula So bila ada ayat-ayat macam ni, awak kena cari ni stopping potential ni yang mana ni. Kat mana stopping potential. Tu cara awak study Bila awak study, awak cari benda tu tak jumpa. So baru awak buka buku teks, cari balik apa yang soalan ni tanya yang awak belum lagi study. Okay. Ni kenapa 1.4 ni terima? Asal tak cakap negatif? Why? Kenapa tak cakap negatif? Memang baca dia macam tu ke? Baca dia memang macam tu. Kita tengok sini lah. Mana buku teks tadi kat sini buku teks. Okey, sini page 238. 238. Mana 238? Ni ni pun boleh juga ni. Ni ada sambung je tau. Sambung sampai sini kan. Ni sambung je bawah ni kan. Ini akan dapat W ni W dia nampak work function. Negatif tu tak ditulis pun. Kenapa tak ada tulis? Sebab dalam formula dia ada tolak. Mana dia tolak? 238 tadi. 238. Ni. Negatif memang ada kat situ. So bila negatif ni K K ini adalah ini pintasan paksi Y, ini adalah kecerunan. Ni negatif W. Dia memang ada negatif W. So cara baca dia tadi memang tak ada negatif lah 1.4. Okay, boleh terima. Okay. Jadi study balik mana yang lupa. Okay. So tengok dekat rajah ni pula, soalan JT ni pun macam wow. Okay. Okay, kita tengok kat sini soalan nombor 8. Diagram show the group kinetic energy of photoelectrode against the frequency of light. Value T. T ni apa dia ni? T ni. Again dia tanya T adalah work function. W lah situ. Tapi dia buat huruf T work function dekat situ. Stopping potential ni awak kena cari kat mana stopping potential. Okay. Stopping potential kena cari kat mana. Okay, ni ada kira. Last lah satu lagi soalan mana dia tadi ada nampak gambar tadi. Banyak gila tak study. Okay, yang ini common sense saja. Okay, dia tanya manakah frekuensi yang betul. So nampak dekat sana mestilah frekuensi paling rendah. So ini FB, FA ini pakai common sense saja. Okay. Jadi awak boleh banding lah. Kalau kat sini dengan kat sini. Tentulah yang ini paling rendah kan. Sebab ni lagi negatif kan. Yang ini lagi tinggi. So FA, FB dan FC. Macam tu. Okay. Ini. Cell photoelectric. Okay. Radiation strike dari mana? Okay. Dia strike dari sini. R kena dekat ni anode. Sini kena kat sana. So dia datang daripada R. R pergi ke P. S ni belakang dia. So ini ada tadi kita tengok yang soalan tadi dia punya rupa paras tadi. Kalau awak rasa awak tak study lagi lah. Kita ada tengok rupa paras dia tadi. Yang ini kan.
Mana pula dah. Rupa paras dia tadi tu. Dia emit dari mana? Rasa macam ada kat bawah ni tadi. Mana dah? Tak jumpa dah. Tak ada pula. Tadi ada yang cesium dengan tu. Atas tu. Tak tahu doktor mana. Tadi macam jumpa. Okay. So itulah kot yang nak bagi tahu. So kalau yang ini nanti saya send dekat awak. Cuba baca hadam elok-elok objektif ni. Okay. Ini nak kira macam mana. Awak boleh print out dan awak kira lah kat sebelah ni. How dia dapat jawapan C. Okay. Awak kira lah kat sini buat jalan kerja sikit. Okay. Ini macam mana nak dapat. So awak print sendiri. Lepas tu awak buatlah jalan kerja dia macam mana. Ini cari stopping potential tu dekat mana. Dekat mana. Jadi yang kena kira-kira tu awak buat jalan kerja awak kira sebelah. Okay. Itu sajalah kot. Kalau tak tahu apa-apa, start ke apa ke, bolehlah mesej kita. Okay. Atau boleh bincang dengan kawan-kawan pun boleh. Kawan-kawan awak pandai. Okay. Alright. Ada apa nak tanya? Laju ke? Boleh Teacher. Teacher Husna tak dapat join kelas hari ni sebab dia ada masalah internet. Ada apa-apa nak tanya lagi? Awak nak ni yang saya send nanti lah. Soalan objektif ni saya send kat awak. Nanti awak print dan buatlah kira sendiri. Okay. Ni kat sebelah-sebelah ni awak kira. Okay. Kena rajin dan nak buka sekolah. Okay. Itu sajalah kot. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada dah? Tak ada. Okay. Okay. Itu saja. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Teacher. Thank you.